Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini. Nampak? Handsome tak? Macam pelakon apa tu? Pirate of Caribbean. Johnny Sin. Hari ini kita nak bercerita tentang Pro 2 Axia. Berapa kos kalau kita nak pakai Pro 2 Axia. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, mohonlah bantu kami dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Selamat datang, Johnny Sin. Sedikit info mengenai Pro 2 Axia yang baru. Walaupun anda sudah tahu, untuk kami memanjangkan video ini, kami cerita juga dia punya intro. Sebab kalau tidak, video ni jadi pendek. Rugi. Jadi Axia 2023. Dia telah dilancarkan pada Februari 2023 yang lalu. Okey, Axia ni sebenarnya dia tidak langsung berkaitan dengan Axia yang lama. Even kalau dia nak guna lama lain pun, sebenarnya tak apa. Sebab totally lain dah. Axia ni dia dah pakai DNGA chassis, Daihatsu New Global Architecture. DNGA, TNGA memang chassis yang memang bagi saya sangat-sangat sedap. Merubah terus cara Axia tu dibina. Kalau kita nak compare dengan Axia yang lama dengan Axia yang baru ni, driving dynamic dia punya chassis reaction, steering response dia jauh lebih sedap. Sedangkan dia masih sebuah Axia. Namun, kenapa dia sudah besar? Besar saiz dia tu dah nak sama dekat dengan Myvi. Okey, jadi itulah dia Axia baru, new generation compact car daripada Pro 2. Enjin sedap, gearbox sedap, chassis sedap. Tapi ya, dia memang sedap. Tapi janganlah kau kata, wah sedap macam Honda Civic, sedap macam Mercedes. Itu menipu namanya. Apa yang menyebabkan kereta-kereta Pro 2 dan Toyota ni dipercayai dan juga laku dan juga berjaya di seluruh dunia? Adakah sebab kereta itu murah semata? Ada banyak lagi kereta murah dalam dunia ni. Even kat Malaysia pun pernah jual Hafe Lobo tu, Naza Sutera ke apa benda. Ada lagi cangan kereta-kereta China yang dijual murah kat Malaysia. Pernah juga. Tapi kenapa dia tidak seberjaya Pro 2? Sebab dia bukan saja kereta itu murah, tapi dalam murah, tahan lama, harga berpatutan, lasak, jimat minyak, lepas tu nak repair kalau rosak pun murah. Itu yang penting dan menjadikan itulah tajuk video kita pada hari ini. Kita nak tengok berapa kos servis untuk sebuah Pro 2 Axia yang baru. Dah moden, dah canggih kan? Mesti mahal lah kot? Tidak, tuan-tuan. Seperti juga video-video penyelenggaraan sebelum ni, kami akan susun jadual penyelenggaraan kereta-kereta Pro 2 ni daripada RM10,000 sehingga RM100,000. Kami anggarkan dia orang akan servis di pusat servis Pro 2 daripada awal sampai umur dia 5 tahun. Sebab kena ingat, waranti 5 tahun. Dan untuk melayakkan anda mendapat waranti itu ialah anda kena servis dekat pusat servis Pro 2. Dan sebenarnya, tak mahal mana pun. Untuk servis 10,000 km yang pertama, berapakah kos dia? Untuk servis 10,000 yang pertama, 10,000 km yang pertama tu, first time anda servis, kos dia ialah RM156.20. Okey, harga-harga yang kami sebut ni untuk Semenanjung Malaysia. Okey, apa yang ditukar pada 10,000 ni? Yang wajib, minyak hitam. Dia pakai minyak hitam fully synthetic 0W20. Fully sintetik. Minyak hitam ni RM140. Dia punya oil filter original Pro 2 RM11.90 je. Drain plug gasket RM3.80 saja. Sekali servis RM156 fully sintetik. Engkau servis dekat bengkel luar pun kadang-kadang boleh sampai 200 lebih tak? Ni pusat servis. Boleh makan nasi lemak lagi, minum kopi, ada Milo, ada janda, ada makwa. Apa dah? Yang kedua, pada 20,000 km, kos untuk servis ialah RM297.67. Yang mana, selain daripada servis minyak hitam tadi, kena tukar spark plug atau dalam bahasa Jawa ialah palang pencucur. Yang mana, berharga RM43.50 untuk satu set. Kemudian kena tukar cabin filter, RM24.20. Kemudian ditambah dengan upah sebanyak RM67.90 dan kena bayar SST RM4
sen. Okey, kos yang sama ini RM297 ni dia akan berulang balik pada 60,000 kilometer nanti. Pada perbatuan 30,000 kilometer. Okey, ada orang tanya bila ni bang? Kalau ikut jadual, okey, kalau ikut jadual 30,000 kilometer ni setahun setengah. Namun ia bergantung pada orang. Ada setengah orang 30,000 ini boleh sampai 3 tahun. Setahun dia bawa 10,000 kilometer saja. Ada setengah orang dia bawa kereta 30,000 6 bulan je, setahun je, sebab mungkin dia bawa Grab, dia bawa hantar barang ke, dia banyak pergi kerja ke kan. Okey, 30,000. Jadi okey, teknik untuk servis ni dia mengikut mileage ataupun tahun yang terdahulu, date yang terdahulu. Bukan ikut mileage sahaja. Katakan anda dah pakai 5 tahun tapi belum 30,000. Janganlah. Tunggu yang tahun ke-5 tu, jangan. Kena ikut dia punya apa benda ni? Katakan anda dah 5 tahun tapi belum 30,000. Janganlah macam tu. Jangan nak tunggu 30,000 tu, tak. Kena ikut servis date yang telah ditanda oleh pusat servis tadi. Okey. Untuk 30,000 kilometer, berapa kos dia? RM208.14. Jadi murah daripada 20,000 tadi. Okey, ini servis normal untuk Axia yang mana kos ini sama pada setiap 50,000, 70,000, 90,000. Maksudnya setiap 20,000. Okey, sekarang kita mencapai mileage 40,000 kilometer. Seperti juga mana-mana kereta moden pada 40,000 kilometer biasanya akan sampai yang dipanggil servis major. Bang, kena tukar timing belt ke? Come on lah. Ini tahun bila mana ada pakai timing belt dah. 40,000 kilometer kita kena buat apa? Kena bersedia dengan duit yang lebih sikit. Okey. Servis 40,000 ni dia akan berulang balik nanti dekat 80, dekat 120, dekat 160. Okey. Kena tukar penapis udara enjin, kena tukar palang pencucur, kena tukar penapis penyaman udara, kena tukar brake fluid. Brake fluid ni murah je, RM33. Brake fluid pun kena tukar. Kena tukar cecair brake tu, yang ada tulis .3, .4 tu, itu kena tukar. Dia bukan kau isi daripada beli kedai sampai kau jual kereta kau tak tukar. Tak, dia ada kena tukar. Sebab tu kena buka buku manual. Dekat buku manual tu tuan-tuan, ia adalah untuk dibaca. Bukan selepas anda membeli kereta, anda simpan di dalam kabinet dapur di rumah anda. Bukan begitu. Ia perlu di-study dan dibaca supaya anda tidak tanya soalan-soalan mangkuk dalam FB. Macam tu. Baca dulu baru tanya soalan. Jadi berapa kos dia? Major service ni. Hui, mahal betul. RM395 je tuan-tuan. Major service RM395, 84 sen dengan SST. Memang murah sangat-sangat lah. Cuma 1% je daripada harga kereta. Tak sampai kot 0.01%. Sorry, saya punya matematik memang fail. Okey, anda pun gembira memandu setiap hari Axia ke sana, ke sini, ke hulu, ke hilir, ke mana-mana saja. Jadi anda gembira, mileage pun sampailah 100,000 kilometer. Jadi 100,000 kilometer maka akan berakhirlah waranti daripada Pro 2. Dan mungkin pada jangkaan ini mungkin dah tahun ke-5 atau mungkin ada yang tahun ke-4, ada yang tahun ke-6. Okey, jadi Pro 2 akan bagi 100,000 ataupun 5 tahun waranti. Pada perbatuan ini, anda kena tukar minyak gearbox ataupun cecair gearbox di CVT. Berapa harga dia? RM97.50 saja. RM97.50 pada 100,000 kilometer. Murah lah tu. Kau nak murah macam mana lagi? Tapi, pada 100,000 kilometer ni juga anda kena, macam biasa yang kita cakap tadi, kena tukar spark plug, drain plug gasket di CVT dan juga cabin filter. Dan juga upah dia sebanyak RM72.80. Jadi total semua untuk 100,000 kilometer, total cost dia ialah RM404.17. Masih lagi murah. Kenapa kami kata murah? Sebab memang murah. Untuk orang yang mampu pakai kereta, ini memang murah. Jika anda kata RM404 pada 100,000 kilometer ni mahal, sebenarnya anda belum bersedia untuk pakai kereta. Pakai motor pun kadang-kadang lagi mahal.
Okey, itu servis-servis yang wajib. Okey, servis sunat macam mana? Servis makruh macam mana? Bukan. Servis-servis pilihan. Yang ini anda boleh buat atau anda tidak boleh buat. Ada orang yang dia terlebih pandai daripada Pomed, dia tak nak buat. Dia lagi terror daripada servis advisor. Okey, contohnya, servis aircon dicadangkan pada 30,000 kilometer. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau anda tanya saya akan tanya, nego lah harga dengan dia. Harga berapa bang servis? Kalau harga dia okey, memang saya akan buat. Sebab, okey, aircon punya komponen ni tidak murah tuan-tuan. Yang murah tu barang cak ayam. Tapi kalau barang tu original, kompresor original, cooling coil original, memang sangat mahal. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni berkemungkinan rosak, ikutlah servis aircon yang dicadangkan. Kemudian alignment, balancing dan juga rotation tayar. Biasanya juga servis advisor dekat pusat servis dia akan advise bila perlu di rotate, bila perlu buat alignment, bila perlu buat balancing. Kalau dia orang dah test, dah bawa rasa tak sedap, dia orang bawa kereta bukan satu hari. Dia mungkin bawa 100 biji kereta satu hari. Dia tahulah kereta kau tak sedap. Kalau kereta kau tak sedap, kau tak payahlah lawan dia. Dengar je cakap dia. Tapi kalau tak cukup bajet, tayar buat kat dia. Dia buat kat luar. Kedai tayar murah sikit. Alang-alang dah sampai kedai tayar tu, cuba tengok bunga tayar tu. Bergantung kepada jenis pemanduan. Jika anda memandu seperti saya, InsyaAllah tayar tu lambat habis. Tapi jika anda memandu seperti Syaitanir Rajim, mandu laju, break last minute, mungkin tayar tu cepat habis lah. Okay. Berapa harga tayar Pro 2 Axia ni? Okay. Semua Axia dia pakai rim 14 inci. Untuk tayar cap ayam yang paling murah kami survey mungkin sekitar RM130. Untuk jenama yang terkenal, yang dipercayai, mungkin RM160 macam tu. Untuk jenama yang premium, tayar yang high end, mungkin sekitar RM200. Bergantung kepada bajet anda. Mana-mana pakai pun tak apa, tak kisah sebab Axia bukan laju pun. Okey, ada kos lain ke? Kos lain ialah macam biasalah, bateri, pad brake, absorber depan belakang. Ini kena cek setiap masa, bukan setiap masa lah. Tengoklah RM20,000, RM30,000 atau service advisor pun kadang-kadang dia akan cek. Termasuklah juga absorber mounting. Jadi harga-harga ni kami tak dapat lagi sebab Pro 2 sendiri tak keluarkan lagi harga ni, dan insyaAllah kami akan update bila dah ada dapat dia punya harga. Okey, itulah tadi kos penyelenggaraan Pro 2 Axia dalam tempoh 5 tahun atau 100,000 kilometer. Berapa total semua tadi? Dah kira belum? Belum. RM2,799.95 sahaja. Kos ini sebenarnya tuan-tuan jauh lebih rendah, murah dan lebih rendah daripada iPhone buatan China. Ya, murah tuan-tuan. Kos ini lebih murah berbanding anda beli kereta second hand. Ya, kereta second hand kita tak tahu condition. Sekurang-kurangnya Axia ni kita dah ada jadual dia, dan kereta juga kereta baru. Itulah cara bila kita nak pakai kereta. Kena kira overall. Overall tu maksud dia apa? Okey. Katakan kita beli kereta Pro 2 Axia, dah bayar deposit, dah bayar insurans road tax semua, kereta keluar. Okey. Katakan bayaran bulanan dia RM450. Okey, anda kena tulis tu kat kertas. RM450 sebulan. Kena tahu petrol dengan tol. Anggaran lah. Petrol dengan tol sebulan ni mungkin 200.5. 200.5. Jadi anda kena ada 700 sebulan. Tapi adakah itu saja? Tak. Sebab itulah kami cerita tadi pasal maintenance. Anda kena kira maintenance tahunan dia berapa. Setahun berapa kali servis? Ada orang 2 kali, ada orang sekali, ada orang 3 kali. Katakan servis 2 kali setahun RM450. Jadi road insurance tak payah. Road insurance kena bayar setahun sekali. Katakan kos dia dalam RM1,300. So total semua ni campur bagikan 12 bulan, dan anda bukan sahaja kena ada RM400.5 tadi sebulan. Anda kena ada RM845 sebulan. Jadi kira betul-betul sebelum beli kereta. Jika anda tidak mampu, tak apa. Jangan bimbang. Raya balik kampung naik motor pun tak apa. Saya dulu naik Iswara body sengit, body accident, tak apa. Saya bangga. Walaupun kawan saya pakai Honda Civic. Tapi sekarang, nampak, saya dah pakai Axia. Jangan ikut poket orang lain. Jangan ikut dunia orang lain. Kalau kita rasa kita mampu setakat itu, pakai itu. Kalau kita mampu kereta kancil second, pakai kancil second. Kalau rasa mampu Axia, baru beli Axia baru. Tapi Axia baru ni memang best.
Okey, itulah tadi video kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton sehingga habis dan terima kasih juga kepada anda yang sudah subscribe. Dan kepada anda yang di luar sana yang belum subscribe, minta tolong sangat-sangat tolong subscribe, butang lonceng dan juga like dan juga share. Terima kasih.